الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan peliharalah lidah-lidah kami daripada berdusta. Allahumma mla' qulubana ma'rifataka. Ya Allah, penuhkan hati kami mengenalmu ya Allah, wa mahabbataka, dan mengasihimu ya Allah, wa mahabbata sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengasihi penghulu kami dan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ba'athna ma'ahu yaumal qiyamah. Ya Allah, pilihlah kami dan bangkitkan kami bersama beliau hari kiamat. Waj'alna minal murafiqina lahu lidukhulil jannah, dan pilihlah kami untuk menjadi pengiring-pengiring beliau untuk masuk ke syurga-Mu ya Allah. Allahumma hafadna min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, pelihara kami daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wahfadna min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan peliharalah kami daripada kejahatan fitnah dajjal. Allahumma akhtarna minal mukhtarin. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan orang-orang yang terpilih, minal mu'minin al-haqiqiyin fi akhir zaman, tergolong dalam golongan orang beriman yang benar-benar beriman di akhir zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita untuk menyambung kembali pengajian kita menggunakan al-aqidah, iaitu risalah al-aqidah al-mujmalah, al-aqidatu al-mujmalah, yang mana satu aqidah, satu pegangan kita secara umum sebagai seorang Islam yang mengaku bahawa Allah lah Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pensuruh Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sampai kepada kitab ini, sampai kita pada kata-kata Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, iaitu sampai kepada wabil Qur'ani imamah. Dan kita bersyukur pada Allah dan mudah-mudahan kita dimanfaatkan oleh ilmu penulis risalah ini Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wabil Qur'ani imamah. Maka disebutkan bahawa satu lagi pegangan dan ikrar kita, iaitu radina bil Qur'ani imamah. Seseorang itu mestilah dia itu benar-benar redha, dan dia redha dan rela bahawa Quran itu adalah sebagai imam dia. Maka bila kita sebut kita redha Quran itu sebagai imam, maka pertama sekali kita nak kena faham maksud redha, dan telah saya terangkan pada permulaan kita. Dan yang keduanya malam ini iaitu menyebut tentang Quran. Radina bil Quran. Maknanya kami benar-benar redha, terima, rela, patuh
laksanakan dan cuba memahami dan usaha untuk memahami, sebab wajib kepada setiap Muslim itu memahami Al-Quran. Maknanya cuba ada usaha memahami Al-Quran. Kalaulah dia meninggal ketika mana dalam usaha dia memahami, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan pada dia itu golongan orang-orang yang insya-Allah dimasukkan dalam syurga. Maka disebutkan wabil Quran. Bila kita sebut Al-Quran, maka Quran itu disebutkan kalamuhu al-qadim al-munzalu. Di dalam kitab Aqidatul Islam, kalamuhu al-qadim al-munzalu ala nabiyhi wa rasulihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum daripada itu, bila memperbahaskan tentang kalamnya Allah, maka disebutkan bahawa annallaha subhanahu wa ta'ala yatakallamu bikalamin qadimin azaliyin la yushbihu bikalamil khalqi. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia bercakap, maka Allah bercakap dengan percakapan yang sifat cakapnya Allah itu qadim, iaitu telah lama dan sudah sedia ada, yaqumu bidzatillahi ta'ala. Maknanya adanya zat Allah, adanya sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya qadim, iaitu tidak ada permulaan bagi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala sedia ada. Azali, yang sejak asal sudah ada. La yushbihu bikalamil khalqi, maka tidak menyerupai kalam Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalamul khalqi, iaitu kalam-kalam makhluk Allah. Maka kalam-kalam makhluk Allah banyak, jangan fikir manusia saja. Maka manusia dia ada kalam dia, iaitu satu benda yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, tidak berbunyi, tidak berhuruf, ini kalam Allah. Maka bagaimana dengan Al-Quran? Kena dengar molek. Kan kalau silap kan kata saya Mu'tazilah pula. Ini bukan Mu'tazilah. Baik. Bila sebut, maka para ulama usul fiqh membahaskan kepada dua. Iaitu yang pertama yang dimaksudkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf, Ahlus Sunnah membahaskan ada dua. Iaitu yang pertama, yang berpegang bahawa kalam Allah Subhanahu wa taala itu iaitu kalamullah al-azali al-qadim. Dan ada yang mengatakan bahawa kalam Allah Subhanahu wa taala iaitu kitab yang kita sekarang ini baca, Al-Quran. Baik. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dibahaskan bagaimana Al-Quran yang kita baca ini dia ada sautun. Betul? Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kan ada sautun tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada sautun. Sautun ni bunyilah. Sautun. Dan dia kata, laisa bi sautin wala bi kitabatin. Tidak juga secara ditulis. Jadi bagaimana? Maka Al-Quran yang ada itu, kalau dilihat pada mata, melihat ianya sebagai tulisan, maka ianya hadithun, iaitu benda baru. Benda baru maknanya benda dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para a'imma al-madhahib al-arba'ah dan seluruh ulama menghalang kita dengan mengatakan Quran yang kita baca ini makhluk. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan orang keliru dan mengatakan kalam Allah yang makhluk. Maka kerana itu kita perlu mengatakan juga bahawa Quran yang kita baca itu adalah qadim. Quran yang kita baca qadim. Maknanya lafaz yang ada di situ menunjukkan, sebagaimana kata Imam Sanusi. Ni depan kita ni imam juga. Ada imam nama Sanusi, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Sanusi menyebutkan bahawa iaitu lafaz yang ada dalam Quran itu menunjukkan kepada kalam Allah al-qadim. Maka ketika itu diiktibar ianya juga adalah qadim. Biasakan mulut kita sebut begitu supaya tidak berlaku kekeliruan pada ummah dan terus mencakupi seluruhnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebut Al-Quran, di dalam itu tuan-tuan yang dirahmati kalam Allah.
Di dalam Quran itu dipanggil khitabullah. Jadi macam mana kalam Allah menjadi imam kepada kita? Baik. Imam apa sebelum saya bahagikan lagi tentang Quran ini? Imam pula apa? Imam ni orang panggil bila sebut imam membawa maksud masdar wa marja'. Iaitu imam ini tempat orang kembali inda syada'id. Iaitu ketika susah. Macam mak kita kadang-kadang bila dia itu ada masalah, kita ada masalah, kita akan balik cerita kat mak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sebut imam, imam ini pertama yang diikuti. Yang kedua, dia sebagai tempat kembali bila ada permasalahan dan tempat sandaran. Baik. Bila sebut imam, dia mesti diikuti. Macam kalau kita sembahyang, imam di depan, makmum mesti ikut imam. Tidak ikut imam, berdosa batal solat dia. Kalau dia buat dengan sengaja, maka batal dan berdosa dia. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Maka bila Quran sebagai imam, tempat dia kembali. Kita bila ada masalah, ke mana kita kembali? Ini jadi masalah untuk kita. Tempat masdar, tempat sandaran. Maknanya bila kita sebut Islam, maka kena sandar kepada Al-Quran sebab Quran itu imam. Maka dibantu pemahamannya itu dengan apa? Ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis-hadis kalamnya Rasulullah. Sebab di dalam Al-Quran menyokong kalam Rasulullah. Qala Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi SAW tidaklah dia itu bertutur dengan hawa nafsu, berkata dengan hawa nafsu, kecuali dengan sebab wahyu yang turun pada dia. Kalau kita tengok dalam bidang usulul fiqh, bila sebut apakah kalam Allah, apakah khitabullah, maka disebutkan khitabullah huwa kalamullah. Bila kita kata khitabullah itu apa? Kalamullah. Khitab ni macam bercakap lah bila kita terjemahkan kalamullah, iaitu percakapan Allah. Maka diiktibar dalam hukum usul fiqh, ilmu usul fiqh, apakah kalam Allah? Yang mana satu kalam Allah disebut kalamullah sawa'un dulla alaihi bil Qur'ani mubasharatan au bil ijma' au bis sunnah au bi ayyi adillatin au bil qiyas au bi ayyi adillatin allati hiya kashifah li khitabillah ta'ala. Disebutkan bahawa kalam Allah adalah yang sama ada kalam Allah itu ditunjukkan melalui Quran mubasyarah. Maknanya kita bila buka Al-Quran, apakah kalam Allah? Iaitu sama ada kalam Allah itu ditunjukkan melalui Quran secara mubasyarah. Buka terus daripada Quran, ni kalam Allah. Au bis sunnah, ataupun dengan hadis-hadisnya Nabi SAW. Diiktibar kalam Allah. Dalil dia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Au bil ijma', ataupun dengan ijma' sahabah, ijma' para ulama, yang mana ianya kerana apa dikatakan juga menunjukkan kalam Allah? Kerana dia itu amrun mujma' alaih yarji' ilal Quran wa sunnah. Kerana perkara yang disepakati itu akan kembali juga, perkara itu diambil daripada mana? Al-Quran dan sunnah. Maka dia diiktibar kalam Allah. Au bil qiyas, ataupun qiyas. Sebab apa? Qiyas pun diiktibar kalam Allah kerana perkara yang dikiaskan itu daripada Al-Quran, sunnah dan juga ijma'. Tapi qiyas ni nak kena mengaji lah. Dia ada bukan main suka qiyas ya. Dia qiyas yang betul, qiyas jali. Au bi ayyi adillatin, ataupun apa-apa dalil pun yang menunjukkan kalam Allah, diiktibar kalam Allah. Itu pasal bila kita faham begitu, bila ada rujukan, bila datang ustaz ni, saya nak tanya sikit ustaz ni, saya ada masalah, ustaz ni pun kata dia begini, imam sekian mengatakan, tak, saya tak mau dengar imam ustaz, saya nak dengar Quran dan sunnah aja. Amboi. Kita kata, yalah dengar dulu imam ni cakap pedak, saya tak nak dengar imam-imam cakap, saya nak sabarlah dulu, imam ni nak cakap pasal Quran lah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kalau pergi rumah orang, disediakan air, ada satu jug air penuh, lepas tu gelas-gelas kecil dituang. Tuan-tuan nak minum jug besar ke? Tuan-tuan ambil gelas kecil. Jadi minum gelas kecil yang dah dituang, senang nak minum, senang nak angkat, ringan nak angkat.
Ini tak ada, semua belagak mari-mari dia ambil jak tu, kurang ajar satu. Ni nak minta maaf. Tak ada adab satu. Lepas tu gelojoh satu. Nampak tuan-tuan? Lepas tu tiga, tak tahu kadar diri sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana itu kita nak kena faham. Itu pasal bila kita belajar tentang Al-Quran secara detail maknanya, maka kita jelas. Maka tidak akan berlaku puak-puak yang mana mengatakan ini apa ni, ikut-ikut mazhab ni, ikut-ikut ulama' ni buat apa. Ikut Quran sunnah lah. Dia tak faham. Dia tak faham daripada sudut mafhumnya usul fiqh, dalam bidang usul fiqh tentang perbahasan kalam Allah. Begitu juga dalam bidang tauhid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bila kita sebut, bila sebut kalam Allah, maka ianya adalah semua yang ditunjukkan, tapi mestilah kembali dia punya sandarannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bila kita kata wabil Qur'ani imama, termasuk semua itulah yang membawa kita menjadi imam kita. Jangan faham bila sebut wabil Qur'ani imama, Quran aja. Jadi macam mana dengan sunnah? Hadis Nabi SAW. Itu pasal bila sempit pemikiran, maka dia tak nampak yang luahnya. Maka akhirnya masyarakat jadi sempit. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya dia tak nampak dah. Lepas tu dia tak ada ilmu, dia pun buka Quran sendiri. Bila buka Quran, tak apalah Ustaz, sekarang ni dah ada terjemahan. Tak perlu kita nak pergi tanya ni ustaz-ustaz kelentong ni. Jangan gitu. Kita ni nak baca Quran kena ada ilmu. Kita kena belajar. Kita kena faham cara. Saya sampai sekarang ni kalau baca Quran pun, bila kita nak tengok syarah dia, kita tengok terjemah, saya tak tengok terjemah. Saya tengok terjemahan terus saya buka kitab tafsir para ulama. Untuk dijadikan imam, sandaran dan masdar supaya apa yang saya faham, dia membawa saya ke jalan yang betul. Sebab saya sendiri merasakan saya ni tidak layak nak memahami Al-Quran dengan diri saya sendiri. Itu pasal kita ni kadang-kadang yang baru hafal Quran 30 juzuk, tapi tak mengaji, dah rasa kita ni hebat lah. Bila tengok Quran terjemah, malam ni nak ceramah apa ni, tengok Quran terjemah. Ni sedap ni. Boleh lah. Kita pun sudah bantai, kungkang. Berat tuan-tuan rahmati Allah. Boleh sesat masyarakat. Kita sesat, orang pun jadi sesat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut wabil Qur'ani imama, maka konten di dalam Al-Quran. Maka banyak perbahasan para ulama tentang konten Al-Quran. Adalah yang memperbahasakan Quran pula mengatakan, ya ke semua ada dalam Quran? Tak ada pun saya jumpa macam mana nak cabut tayar kereta. Saya tak jumpa pun nak sebi kereta macam mana dalam Quran. Saya tak jumpa nak buat jalan raya dalam Quran apa. Saya tak jumpa pula macam mana nak sikat rambut, macam mana nak pakai baju. Macam-macam lah. Saya tak jumpa pun macam mana perbahasan, iaitu sains dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ada. Saya tak jumpa pun dalam tu berkenaan dengan sejarah-sejarah tanah Melayu. Tuan-tuan nak belajar bab biologi, tengok buku biologi lah. Nak belajar sains, buka buku sains lah. Nak belajar sejarah, buka lah buku sejarah. Dah Ustaz kata semua dalam Quran? Ya, yang ada dalam Quran tu sains. S-I-G-N. Bukan S-I-N-N. Macam mana aku sebut ni? S-A-I-N. Di dalam Quran tu dia ada sains. Sebetulnya sebutannya S-I-G-N. Petanda. Dalam tu ya ada tu. Dia akan tunjukkan pada semua. Itu yang maksudnya semuanya ada dalam Quran. Lepas tu pergilah cari. Ini apa ni bila kita bercakap kadang ikut nafsu. Nak tunjuk pandai kita, jangan tuan-tuan rahmati Allah. Bila kita semakin takabur nak tunjuk pandai, nampak orang bodoh kita. Saya cakap betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di dalam Quran yang pertama ahkam. Dalam Quran yang pertama ulama bahaskan iaitu di dalamnya itu ada ahkam. Apa maksud ahkam? Hukum hakam. Bila sebut hukum hakam, maka dia terbagi kepada 5 dan ada tambahan 2 daripada sudut pandangan syarak. Yang pertama dipanggil wajib. Yang kedua dipanggil nadab. Yang ketiga dipanggil sunnah haram. Yang ketiga dipanggil iaitu al-karahah ataupun makruh. 4.
Satu lagi dipanggil al-takhyir ataupun dipanggil al-ibahah ataupun al-mubah. Dan yang dua lagi as-sihhah wal batil. As-sihhah wal batil ataupun as-sihhah wal fasad. Baik. Ni 7 semua. Maknanya wajib. Yang mana disebutkan iaitu di dalam Quran ada yang berbentuk tuntutan. Dalam Quran tu kalau kita buka, bila hidup dekat dunia ni, apa Allah tuntut? Baik. Bila Allah tuntut, mesti ada tuntutan yang mesti buat. Tak buat, masuk neraka. Tu dia. Dalam Quran juga ada tuntutan yang kalau tak buat, tidak mengapa. Tapi Allah tuntut. Cuma tak buat, tak mengapa. Dan kemungkinan kita tak naiklah di sisi Allah. Senang cakap, tak buat, rugilah sikit. Bukan sikit, banyak tu. Tapi tak buat, tak berdosa. Di dalam Quran pula tuntutan, suruh tinggal, mesti tinggal, tak tinggal masuk neraka. Ataupun berdosa. Dan di dalam Quran ada tuntutan yang dituntut buat, tapi kalau dituntut tinggal, tapi kalau tak tinggal tak berdosa. Yang itulah wajib, sunnah, nadab, kemudiannya haram dan juga makruh. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudiannya di dalam Quran ada kalam Allah yang bersifat takhyir. Bersifat pilih. Nak pilih ni ke nak pilih tu? Yang ini okey, yang ini pun okey. Ini orang panggil mubah. Harus. Tuan-tuan nak buat, buat. Tak nak buat, sudah. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abang kaki sakit ke apa? Sakit tak apa, tak apa. Kalau sakit kaki tak apa. Kalau tidak sakit jangan buat begitu ya. Adab dalam majlis tidak gitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah daripada sudut hakam. Jadi kita nak kena faham yang mana Allah tuntut kita. Kalau kita jadikan Quran sebagai imam, maka di dalam Quran Allah kata pada kita, tuntut kita. Kerana itu nak kena mengaji Al-Quran, mengaji hukum hakamnya dan dibantu syarahannya melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat nak mengaji sebelum masa, ditakdirkan kita jenis orang tak mengaji, lebih kepada golongan yang awam, maka kita kena fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Maka tanyalah ahli yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Telefon sekarang, SMS ada, Telegram ada, Twitter ada. Tapi kadang dalam tu ngarut banyak. Facebook ada. Allahu akbar. Facebook kan? Macam-macam lah. Message ada, handset sekarang masya-Allah tabarakallah. Handset yang tarik gitu je. Anak kita jangan banyak main iPad tuan-tuan. Sebab apa? Dari segi psikologi, kalau dia main hanya satu tangan tuan-tuan rahmati Allah, dia melemahkan dia punya pemikiran. Tak bersambung dia punya neuron ke apa benda tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang terbaik biar dia pakai dua tangan. Dia main dua tangan. Suruhlah dia buat apa-apa pakai dua tangan. Keyboard ke. Kita kadang keyboard banyak orang pakai satu tangan kan. Yang sana pun pakai tangan yang sama. Pergi sana pula. Allah. Itu pasal dia berat kepala dia. Buat dua tangan. Gede. Dia cantik aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu bila kita sebut tadi, Allah bila tuntut dalam Quran, tengok, mesti nak kena tengok dengan bantuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lain-lain tadi. Ijma', qiyas ataupun apa dalil yang membuka kalam Allah, maka dia diiktibar sebagai kalam Allah, maka dia juga dijadikan sandaran imam. Tapi mengikut mengikut dia punya level dia. Ni kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, baru luah, baru mudah orang nak faham. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kenalah ambil Quran itu secara menyeluruh. Itu yang pertama, hukum hakam di dalam Quran. Kemudian yang kedua di dalam Al-Quran, iaitu yang ditunjukkan oleh para ulama kita, iaitu menunjukkan kepada kita bagaimana menghubung hati dengan Allah. Hati nak menghubungkan dia itu kepada Allah, maka di dalam Al-Quran ada kadang-kadang cara Allah menghubungkan hati di dalam Al-Quran itu dengan bentuk
beriman kepada Allah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampailah habis. Ada juga di dalam Al-Quran itu bentuk yang menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk termasuk tadi hukum hakam tadi. Ada yang menghubungkan hati dengan Allah. Dia dalam Quran ini semuanya menthabitkan hati kita dengan Allah. Kerana itu kena banyak Quran. Kerana itu para ulama kita, di antaranya Imam Hasan Al-Jamalul Lail menyebutkan bahawa idza tahural qalbu lam yashba' min qira'atil Quran. Orang yang dia kalau hati dia suci, maka dia takkan kenyang membaca Al-Quran. Maknanya bila dia baca tu nak baca lagi, nak baca. Sebab hati dia itu tuan-tuan rahmati Allah suci, maka bersesuaian dengan kalam yang suci. Orang yang hati tak suci, dia baca Quran dia 5 minit saja. Lepas tu 10 minit. Atau kalau lebih tu dia rimah. Kena pula jadi imam, imam baca panjang. Memang imam hak ke atas makmum, imam kena ringan-ringankan. Betul, itu dia. Tapi kadang-kadang makmum tuan-tuan diuji oleh Allah. Kadang-kadang tiba-tiba imam baca panjang. Setengah ulama pula kata maksud hadis itu meringankan dengan melihat keadaan makmum. Maknanya kalau makmum orang tua, ringan maksud orang tua. Jadi pendek. Nampak tuan-tuan? Kalau orang muda, ringan orang muda. Kalau qul huwallahu ahad, orang muda tu ringan sangat. Tu orang panggil ringan melampau. Jadi kalau baca surah As-Saff, At-Tabarak pun macam ringan juga orang muda. Surah Baqarah seluruhnya, yang itu nampak ringan biasa. Jadi kena lihat kepada ahli zikri. Maka dilihat kepada siapa audien dia. Siapa makmum dia. Kalau makmum bercampur, maka ambil kepada yang paling lemah, iaitu orang tua. Jadi yang nak semayang cepat, pergilah semayang tempat yang tua semua. Maka yang itu cukup cantik. Dia boleh ringan semayang dia. Ni nak kena faham. Tapi kadang-kadang bila imam baca rimah, duduk tu, dia hati dia ada masalah. Dia akan timbul macam-macam dalam hati dia ketika imam membaca Al-Quran dalam sembahyang. Maka dia akan rimah, dia nak cepat. Padahal bukan letih sangat pun. Berdiri di dalam kipas angin, berdiri dalam aircon, Masya Allah, Tabarakallah. Yang membaca pun imam, dia just dengar. Dia just dengar saja. Itu pun, dia tanda hati dia ada masalah. Bila dia baca, tak boleh nak lama. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan nak hati tuan-tuan bagus, maka tuan-tuan lihat Al-Quran dan perbanyakkan baca Al-Quran. Kan itu para ulama kita tuan-tuan rahmati Allah, tak faham tak apa lagi. Baca sambil tu belajar. Mengaji ilmu tafsir. Sebenarnya tuan-tuan ada yang kata, Ustaz saya ni itulah. Fiqh dah ngaji. Dia kata tauhid mengaji dah. Fiqh mengaji dah. Tasawuf saya mengaji dah. Semua saya mengaji. Tafsir aja saya belum mengaji. Tuan-tuan, kita terima kasih pada ulama kita tu. Pada para ulama yang telah lepas. Sebab mereka sebenarnya, apa yang kita mengaji, belajar daripada fiqh, sebenarnya iaitu kandungan daripada Al-Quran dikeluarkan dan dibukukan. Terima kasih kepada dia orang. Yang menyebabkan mudah kita. Oh, yang ini ni bab yang daripada Al-Quran dan hadis Nabi berkenaan dengan fiqh. Dan tauhid pun sandarannya Al-Quran dan juga sunnah. Maka bersyukurlah bila kita dah mengaji bab-bab tu. Sebab kalau mengaji ilmu tafsir, dia luah. Ulama Azhar, kalau kita pergi tanya ulama Azhar, tuan-tuan cuba pergi Universiti Al-Azhar, ulama-ulama mereka daripada dulu sampai sekarang, kalau dah ada start seorang mengajar tafsir, maknanya dia dah tak lama dah tu. Dia dah nak meninggal. Imam Asy'arawi start mengajar tafsir, umur dia dah tua. Sampai tafsir buku dia, kitab dia tu tuan-tuan rahmati Allah, tak sempat dia habis tafsir Asy'arawi. Tuan-tuan boleh tengok kitab. Kan itu sekarang ni bila Dr. Ali Jumaah dah start mengajar tafsir, orang tengok.
Sebab dia mengajar tafsir ni maknanya dia mengajar mengikut pahaman dia daripada Al-Quran melalui ilmu nahunya, melalui apa yang dia dah belajar dari dulu, sehingga dia boleh buka Quran dan dia baca dan dia tafsirkan. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Kita ni kadang-kadang baru ngaji setahun 2 tahun, mengajar tafsir macam mufassirin. Rasa hebat langsung. Ni orang panggil adab, akhlak kita. Nak kena jaga balik. Ustaz tu mengajarlah kitab besar-besar sikit, akidah macam malas, nipih, satu muka je. Alhamdulillah. Saya bersyukur jadi diri saya sendiri dan tidak tenggelam dalam dunia orang memandang kita ni ulama. Saya bukan ulama, saya ustaz. Ulama ni tuan-tuan tahu salah satu syarat dia dari sudut waraknya, iaitu tahajud tak pernah tinggal, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tahajud berapa banyak, tuan-tuan? Kalau kita tanya pada para ulama kita lah. Jadi yang penting orang nak melabelkan kita, biarlah dia melabelkan apa-apa, tapi kita kenal diri kita dan tahu yang kita boleh ajar apa dia. Supaya selamat diri kita, selamat juga masyarakat yang dengar apa yang kita ajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di akhir zaman, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah pesan pada kita, jaga, jangan kita berdustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, wa'aradna jahannama yawma idzin lil kafirin 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Orang kufur yang dimasukkan oleh Allah, yang disediakan neraka jahanam untuk dia, iaitu yang mana mata dia tu sentiasa tertutup daripada ayat-ayat Allah, dan mereka dulu ni kat dunia kanu la yastati'una sam'a, dan mereka itu tak mampu nak mendengar benda-benda yang boleh membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pekakkan telinga kita daripada dakwah orang, kita butakan mata kita daripada membaca Al-Quran dan sesuatu yang mendekatkan diri kita pada Allah, na'udzubillah, takut neraka jahanam tempat disediakan untuk kita. Baik. Maka disebutkan, tuan-tuan, saya nak datangkan sedikit, disebutkan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik, ni riwayat Bukhari, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan kemudian dia sampaikan Quran. Maksud sampaikan Quran, supaya skop kita luas, bila orang mengajar tauhid, dia telah menyampaikan Al-Quran melalui para ulama yang telah meringkaskannya dalam satu bentuk ilmu. Terima kasih dia orang, supaya kita tak pening. Tu dalam bab fiqh tu, tuan-tuan rahmati Allah, babul ibadah. Babul ibadah. Bab apa lagi, tuan-tuan rahmati Allah? Babul ibadah. Babul ibadah, kemudiannya babul munakahat, kemudiannya bab al-muamalat, kemudiannya babul jinayat. Yang sebelum lagi babut taharah, bab bersuci. 5. Yang tu semuanya diambilkan daripada fahaman para ulama kita yang silam daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita. Bab fiqh tak apa, boleh taklid. Bab tauhid kena berdalil. Maknanya kita tahu benda tu dengan dalil. Tapi yang ini akidah mujmalah, secara umum paling kurang pegang. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan al-husunu, disebutkan an Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab di antara ulama yang alim, yang dirujuk para sahabat, dan dia paling dirujuk di zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar ni penasihat dia dalam bab agama, bab bantu dia, iaitu Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ni pula masya-Allah tawaduk. Bila Umar tanya dia apa makna takwa, Ubay pula kata, wahai Umar, engkau amirul mukminin, engkau lebih tahu daripada aku. Cuba tengok lafaz Ubay. Bila Umar tanya pada dia, wahai Ubay, apa makna takwa? Maka Ubay kata, engkau ini ketua para mukminin, engkau lebih tahu daripada aku sepatutnya. Maka Umar kata, aku nak dengar daripada engkau. Apa maksud di situ? Maknanya pemimpin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga merupakan ulama, tuan-tuan rahmati Allah. Bahkan menjadi pelik pada sahabat kalau Amirul Mukminin tak faham apa benda tu. Nampak? Zaman kita bagaimana, tuan-tuan? Maka kita lihat sendiri. Tapi khair,
walau macam mana pun, ulama mesti sentiasa memberi tunjuk ajar kepada orang-orang yang bila dah jadi macam tu, yang menjadi pemimpin, dan mudah-mudahan pemimpin itu berlapang dada mendengar nasihat ulama dan taat kepada apa yang mereka katakan. Kalau tidak, habis. Kucak kacir. Orang Kelantan kata kucak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebut al-husunu thalathatun. Ubay ibn Ka'ab dia kata al-husunu thalathatun. Pendinding itu ada 3. Tuan-tuan nak bila berjalan atas muka bumi ni, Allah bagi pendinding daripada kejahatan. Kejahatan, daripada kemungkaran, maksiat. Maka dinding dia, benteng dia 3. Al-husunu thalathatun. Benteng 3. Yang pertama, al-masjidu hisn. Masjid tu adalah benteng kita. Maknanya kalau tuan-tuan nak hidup kita ni selamat dan tidak diganggu orang-orang jahat, diganggu maksiat, diganggu kemungkaran, maka tuan-tuan rahmati Allah, istiqamahlah pergi masjid. Masuk masjid tempat orang berkumpul dan berhimpun sembahyang. Kalau masjid yang betul dibahaskan, masjid ada 2. Satu masjid jami', satu masjid ghairu jami'. Masjid jami' yang ada sembahyang 5 waktu secara istiqamah dan sembahyang Jumaat di dalamnya. Itu orang panggil masjid jami', maka boleh sunat iktikaf dan sebagainya. Masjid ghairu jami' yang sembahyang 5 waktu seluruhnya dan tapi tidak ada sembahyang Jumaat, ini yang orang panggil surau-surau, tuan-tuan rahmati Allah, musalla. Cuma ada perbahasan yang mengatakan, ada juga yang mengatakan masjid juga diambil kata daripada qadi atau pemimpin negeri itu. Apabila diwartakan itu masjid, maka ianya barulah masjid. Perbahasan bab masjid banyak. Sahabat saya buat master cerita bab bahas bab ahkamul masajid. Master dia bab hukum masjid. Tebal 2 jilid. Kalau kat Mesir tu 1 jilid tebal tu. 2 jilid. Bahas bab masjid. Kita ni bila sebut masjid, lah masjid ni tempat berkat gitulah ya. Kita sembahyang jemaah situ ya. Lepas tu kita banyak baca Quran ya. Jangan tidur dalam tu. Jangan tidur dalam tu. Lepas dah habis kita balik, kita cucilah. Allah. Oi, orang buat master lah. Orang buat master bab masjid. Takkan kita takat tu ya. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kan itu tuan-tuan rahmati Allah disebutkan, berkenaan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Saya cakap apa tadi sebelum tu? Pendinding tadi. Al-husunu al-husunu thalathatun. 3. Masjid hisn. Yang kedua, nak pagadi wa zikrullahi hisn. Dan menyebut ataupun mengingati Allah itu adalah benteng. Maka dalam bidayah permulaan seseorang mendekatkan diri pada Allah, maka mendekatkan diri pada Allah itu mengingat Allah dengan menyebutnya. Sebab zikrullah asal maksudnya ingat Allah. Tapi bila sudah menjadi adat, seseorang bila ingat Allah mesti menuturkan dia, maka dipanggil juga zikru itu sebagai tuturan. Zikru. Maka permulaannya subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang dalam subhanallah tu pun tak ingat Tuhan tu. Subhanallah, subhanallah. Tapi permulaannya begitu dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi hati ingat lain. Subhanallah, bila nak habis ni, aku menyampah betul aku dalam tu lain. Dia lain-lain. La ilaha illallah. Baca wirid dan dia sampai satu tahap, lidah dan hati tu dia ada synchronize. Betul ke saya sebut tu? Lidah dengan hati tu dia sama. Mulut menyebutkan, hati menghayati. Dia sampai satu tahap, kadang-kadang mulut tak sebut pun, tapi tetap hatinya bersama Allah. Ini ulama-ulama, walaupun kita nampak dia tengah bercakap dengan kita, tapi dia bersama dengan Allah. Jasad bersama dengan kita, hatinya bersama dengan Allah. Itu pasal boleh nampak, bila kita duduk, kita bercakap dengan dia tu nampak tengok kita, tapi hati dia dengan Allah. Dalam hatinya penuh mendoakan kita. Bila bercakap dengan kita tu dia dengar dengan Allah Ta'ala, Allah bukakanlah hati, pintu hati dia, beri dia petunjuk. Banyak dia bercakap hari ni. Kan? Maknanya bercakap bukan-bukan. Dia dalam hati berdoa ni. Tuan-tuan, itu pasal kalau nak bercakap, cakap dengan ulama. Dia doakan kita ataupun dia tegur kita. Kadang kita banyak bercakap sama ada mulut, tangan, kadang-kadang ada yang tak betul. Jadi kadang-kadang bila tak betul ni tuan-tuan, kadang bercakap dengan emosi. Jangan tuan-tuan rahmati Allah. Kadang mudah cepat sangat kita ni lidah kita telajak dan sebagainya. Kadang-kadang tu tak betul. Kita ni biar ada adab bila bercakap. Itu pasal nak kena belajar adabul hiwar, adab berbual.
Nabi ajar kita adab berbual macam mana. Di antaranya kalau benda yang kita sepakati, kita membantu. Kalau yang kita berkhilaf, berbeza pendapat, kita cuba faham, memahami dengan kaedah yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Nanti kita sampai wabil mu'minina ikhwana. Yang itu kita ni kena kasih mengasihi. Sebab mukmin yang dimaksudkan di situ umum, iaitu mukmin yang mempercayai Allah dan Rasul. Dan apa yang datang. Bila dia tak beramal, dia still mukmin, tetapi dia itu fasik. Mukmin yang fasik, mempercayai tapi dia fasik. Orang macam ni kita jangan benci, kasih dia. Tarik dia ke jalan Allah. Fahamkan dia. Sebab dia still mukmin, dia mempercayai tapi dia jahil, menyebabkan dia fasik, tidak beramal dan bercakap entah apa-apa. Nampak tuan-tuan? Jadi kita sepatutnya kasih pada dia, dia ikhwan kita. Maka tarik dia bersama dengan kita, bagi dia faham. Mula-mula mungkin tak faham sebab dengan sifat dia dah fasik, ego ada, takabur ada, hasad ada, burut ada. Pelan-pelan tarik. Kan kita kasih, kita bila keluar, kita nampak orang duduk kat luar tu dengan atas motor, contoh main gitar. Kita balik surau contohnya, lalu kat tepi tu tengok anak muda melepak dengan orang-orang mukmin yang mempercayai Allah dan Rasul dan rukun Islam dan sebagainya. Cuma dia orang jahil, tidak beramal. Tengah main gitar, kita lalu orang tipa tertipu. Tengah duduk situ. Ataupun apa ni tadi? Terlupa pula. Ada yang pasal buaya ni. Aku bukan pencinta wanita, namun aku buaya. Dia kata dia bukan buaya. Aku pun tak tahulah. Dia tengah nyanyi gitu, dengan rambut gitu. Kita masa lalu tu, mata kita lihat dia orang. Adakah mata kita melihat mereka dengan pandangan rahmah, iaitu kesian dan kasih, ataupun kita pandang dengan pandangan takabur dan rasa ujub pada diri kita yang bawa balik surau ni? Bila kita pandang macam tu, maka kita akan kata, minta anak aku jangan jadi macam ni, pelasit semua. Mana rahmah? Sepatutnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan lalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senyum pada dia. Silat-silat dengan senyuman tuan-tuan dia mendapat hidayah. Sebab dia kata, ya Allah, gila kau. Haji yang pakai serban besar tu, dia senyum kat aku. Aku rasa ada nur lah. Dia kata tak pernah orang macam dia senyum kat aku. Dia tu senyum kat aku, kata. Dia sekarang ni mentaliti dia dah lain. Sebab pahaman dia bila orang agama lalu kat depan dia, pandang mereka sebagai musuh. Maka akhirnya mereka susah nak mendekat. Ini dakwah. Maka pandang kesian senyum. Assalamualaikum. Dah semayang dah. Cakap aja kata, alamak, janganlah tanya tu. Alamak, agak-agak lah, dia kata kan. Style saya budak-budak. Agak-agak lah, Haji, kata. Duduk sini takkanlah semayang. Tengah main gitar lah. Tak apa, mainlah. Tapi kalau dah tak semayang lagi, nanti semayang lah ya. Okay, Assalamualaikum. Nak jalan. Sudahlah. Jangan kita lebih kata, semayang lah. Kau nak masuk neraka ke? Dia tak boleh terima benda tu. Budak-budak macam ni dia dah tak boleh dia. Dia masalah. Dia hati dah kerah. Kita kena santai-santai aja. Kurang-kurang kita beritahu, beringat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Zikrullah. Sebut. Zikir sebelum. Mulakan dengan zikrullah dengan menyebutnya. Selepas subuh, sebelum subuh, lepas subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas asar. Buat kat 5 waktu semayang tu. Sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak. Tak mampu juga, banyaklah Ustaz. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Ustaz, berat juga lah Ustaz. Baik pagi lepas subuh dan malam selepas asar ataupun selepas maghrib. Berat juga lah Ustaz. Pergi matilah. Kalau itu pun berat, susah sangat ke? Pagi dengan malam. Senang sebenarnya zikrullah ni, kita tak bercakap sebut subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Zikrullah hisn. Last sekali yang kita bahas ni. Wa qiraatul Qur'ani hisn. Dan membaca Quran itu juga adalah penting. Maka tuan-tuan jangan tinggal. Kalau boleh jemaah yang ada di depan saya dan di mana-mana saya mengajar, saya harap dan menyeru. Kalau boleh setiap hari tuan-tuan bacalah. Kalau tak dapat 1 juzuk, bacalah setengah juzuk. Tuan-tuan tahu tuan-tuan, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah menceritakan para ulama kita yang silam. Di antaranya para ulama kita itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana bila dia makan tamar,
Dia makan tamar, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudiannya biji-biji tamar tu dia letak. Habis makan tamar, contohnya 10 biji tamar dia dah makan. Dia pun kira biji tu. Lepas biji tu dia kira, tuan-tuan rahmati Allah, ada 10 biji. Dia bangun solat 10 rakaat. Sebab satu biji, 1 rakaat. Sampai macam tu, tuan-tuan. Nak menunjukkan syukur dia kepada 10 biji yang dia makan. Oh, kita kalau beras tak boleh lah setiap satu beras. Lepas tu baru nak naik ni, tuan-tuan rahmati Allah. Itu pasal banyak kan. Di antaranya juga para ulama letup sebut dalam Fawaidul Mukhtarah daripada kalam Habib Zain bin Smith, iaitu dia orang, tuan-tuan rahmati Allah, paling kurang selepas makan, dia orang akan semayang 4 rakaat tanda syukur pada Allah. Dan ada yang buat selepas semayang itu, tuan-tuan rahmati Allah, membaca Quran serta 1 juzuk. Tuan-tuan rahmati Allah, atau bertasbih 100 kali. Atau apa-apa zikir. Nak menandakan syukur dia kepada Allah. Dan mudah-mudahan benda yang dimakan itu esok Allah tanya dia lepas. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Maka kerana itu tuan-tuan buat. Sebab dia benteng, tuan-tuan, balik pada Al-Quran, banyak baca Quran. Sebab dia benteng, insya-Allah pergi mana-mana selamat, Allah pelihara. Baik, itu wabil Qur'ani imama, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudiannya Nabi sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud daripada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Sesiapa yang mendirikan 10 ayat Al-Quran, maknanya dibaca permulaannya, dipahamkan, tuan-tuan rahmati Allah, 10 ayat aja. Satu hari baca 10 ayat dan cuba hayati, maka dia itu di hari kiamat tidak akan ditulis pada dirinya itu sebagai orang-orang yang leka. Hari itu kalau dia baca 10 ayat Al-Quran, daripada start dia bangun tu sampai malam, dia insya-Allah Allah tak tulis dengan orang-orang yang leka. Nabi SAW. Maksud leka maksudnya apa? Hari itu Allah pelihara dia. Dia tak buat insya-Allah benda-benda yang melekakan ataupun benda-benda yang mensia-sia. Nampak Allah pelihara dia. 10 ayat je. Allah, 10 ayat banyak mana? Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Baca surah Waqiah. 10 ayat sekejap je. Sebab dia pendek kan? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudahnya umat Nabi Muhammad. Hari ini pula baru masuk maghrib, dah 1 Rabiul Awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk pada hari bulan yang mana lahirnya seorang yang sangat mulia di sisi Allah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat pada Rasulullah. Sebab bila banyak menyebut kata-kata hikmah orang-orang Arab, bila banyak menyebut, itu tanda dia kasih kepada orang tu. Diladatul hub, iaitu dalil hub, iaitu petunjuk orang itu mengasihi seseorang, banyak menyebut orang tu. Itu permulaan dia. Dia banyak menyebut, maknanya itu tanda dia kasih orang. Duduk selawat pada Nabi Allah sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Ataupun bila duduk tu ingat Nabi Muhammad SAW. Macam mana saya nak ingat, saya tak ingat muka dia? Tak apalah, tak perlu ingat muka dia lah. Dia seorang syakhsun, seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kita mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Baik. Ini kita mimpi pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, susah nak mimpi Rasulullah. Allah, di Mesir tu tuan-tuan rahmati Allah, ada hamba Allah yang mimpi setiap malam mimpi Rasulullah. Rasulullah ziarah dia setiap malam. Masa saya dekat Hadramaut Yaman, ada budak umur 7 tahun, sentiasa mimpi Rasulullah setiap malam. Mimpi Rasulullah SAW. Allah, kita yang dah masuk 30, masuk 40, masuk 50, masih tak mimpi Rasulullah. Sebab para ulama kata Rasulullah itu akan hadir pada mimpi seorang, iaitu dia akan hadir pada kekasih-kekasih dia. Maknanya bukanlah confirm, maknanya orang tak mimpi Rasulullah tidak dikasihi, tapi yang mengkonfirmkan kita dikasihi Rasulullah dengan mimpi. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita tidur mimpi, mimpi ni, mimpi Rasulullah ni, iaitu dia cakap depan kita, inni Muhammad Rasulullah, ataupun inni Rasulullah. Ataupun di mimpi ada orang cakap, dia nampak orang kat dekat duduk tu, dia kata itu adalah Muhammad Rasulullah. Itu pun para ulama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu tuan-tuan, dia akan membawa pada yaqadzah. Senang saya cerita pembahasan yaqadzah para ulama ni tuan-tuan. Yang sebagian ulama mengatakan bila kita maksud Nabi kata dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam sayarani yaqadzan. Siapa yang nampak aku dalam tidur, dia akan nampak aku dalam jaga. Maka para ulama kata yang nampak dalam jaga maksudnya di hari kiamat. Tapi tuan-tuan, para ulama yang tidak menerima pendapat yang begitu, kuat juga hujah dia. Dari sudut akal pun dia kuat. Sebab dia mengatakan bahawa kalaulah yang maksud lihat Rasulullah dalam jaga itu di hari kiamat,
maka di hari kiamat tu bukannya orang Islam saja, seluruh umat tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana kemuliaan kita sebagai seorang Islam itu yang melihat Rasulullah SAW dalam jaga? Kan itu sebahagian ulama yang tidak kurang hebatnya juga, tuan-tuan rahmati Allah, lebih-lebih ulama Sufiyah mengatakan boleh melihat Rasulullah SAW bila kita mimpi, maka kita akan jumpa Rasulullah dalam jaga. Iaitu di dunia lagi sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, titik kat situ. Itu perbahasan dia. Jadi kita ni tuan-tuan, bab yaqadzah ni, kalau tak nampak janganlah buat-buat nampak. Yang buat-buat nampak ni pembohong. Tapi tak mustahil benda tu boleh berlaku. Bersandarkan hadis Nabi SAW. Cuma yang ini faham dia begini, yang ni faham. Yang kita minta, Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah bagi aku faham cara faham Nabi. Sebab kadang-kadang bila fahaman banyak sangat ni, itu yang jadi masyarakat jadi keliru. Kena panggil Ustaz Muhaddir Haji Jol datang sini. Bahaskan buku kekeliruan dia tu. Supaya orang nampak. Ni tak pasal-pasal Ustaz Muhaddir pun kena bab yaqadzah. Orang tu alim tuan-tuan. Allah bila bercakap tentang Rasulullah, macam nampak Rasulullah duduk sebelah dia. Maknanya bukan nampak Rasulullah, maknanya feel tu macam Rasulullah ada dalam tu. Bila dia cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita macam nampak skrin kat depan kita tu, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang macam ni memang tuan-tuan rahmati Allah, hati-hati yang Allah benci, manusia-manusia yang Allah benci, Allah akan campak dalam hati dia tu engkar pada orang-orang macam ni. Kan itu saya sebutkan dulu di dalam kitab Bulughul Usul fi Muqaddimah Ilmul Usul yang didatangkan oleh yang ditulis oleh Imam Hasanain Al-Makhluf, yang mana didatangkan perkataan Imam San'ani daripada didatangkan daripada kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, idza a'radallahu 'anil 'abdi awrathahu Allahu al-inkar 'ala ahli ad-din. Seseorang itu kalau dibenci oleh Allah, berpaling, Allah bila berpaling dan benci pada seseorang itu, Allah akan mewariskan dalam hati dia satu penyakit, iaitu engkar pada ahli yang berpegang teguh dengan agama. Dia akan jadi engkar. Maknanya bila dia tengok, dia akan jadi engkar. Ini nak kena hati-hati tuan-tuan. Dia tak boleh terima. Dia tolak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu tuan-tuan, mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi imam kita sepenuhnya. Banyak lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bahkan Quran ni tuan-tuan, kalau kita tak baca rugi. Sebab qiraatul Quran disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi dan di dalam kitab Al-Itqan. Jilid 1 muka surat 103, Manhajus Sawi muka surat 496. Disebut tuan-tuan rahmati Allah, qiraatul Quran, iaitu bercakap Imam Al-Hafiz Abu Amr ibn Salah fi fatawaih, qiraatul Quran karamatun akramallahu biha al-bashar. Fatwa macam ni lah nak kena dengar. Jangan fatwa kata Nabi Adam, Allah tu sama tinggi dengan Nabi Adam. Ini ada fatwa Nabi Adam, Allah sama tinggi dengan Nabi Adam. Ini dalam Majmu' Fatawa bin Bas, Saudi. Tuan-tuan rahmati Allah, Mujassimah tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kita minta hati-hati, pelihara kita daripada kesilapan. Kerana Allah ni liqa mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan makhluk. Macam mana boleh tinggi sama dengan Nabi Adam AS? Nak tengok fatwa pun tengok fatwa. Orang-orang yang bersandar kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Ni qala al-Imam Hafiz Abu Amr ibn Salah dalam fatwa dia, qiraatul Quran karamatun akramallahu biha al-bashar. Sebenarnya Quran ni satu kemuliaan, karamah yang dimuliakan oleh Allah kepada manusia sahaja. Faqad warada annal malaikata lam yu'tau dhalik. Dan telah warid yang mana sesungguhnya para malaikat tidak dikurniakan kemuliaan ini. Malaikat tidak dikurniakan Quran kepada dia. Manusia saja yang dikurniakan Al-Quran. Bi kalam disebut wa annaha harisatun lidzalik, dalam keadaan malaikat nak sangat, tapi Allah takdirkan mereka itu tidak dikurniakan Al-Quran, manusia yang dikurniakan Al-Quran. Walidzalika wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal insan. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, malaikat sebenarnya setiap hari, setiap saat dia terlalu nak sangat dan terlalu tamak nak mendengar Al-Quran itu dibaca oleh manusia. Kita bila baca Quran tuan-tuan, kalau buka hijab berbondong keliling kita, malaikat duduk dengar kita baca. Sebab dia nak sangat kita dengar kita baca. Sebab dia orang tak diberikan kemuliaan itu, yang diberikan adalah manusia. Tapi kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah dah muliakan kita macam tu, kita tak baca. Kita suka baca majalah-majalah, baca surat khabar-surat khabar.
Baca gini-gini Quran berabuk kat rumah. Ni pun macam berabuk juga ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kena baca Al-Quran. Banyakkan baca Quran tuan-tuan. Percayalah. Tolong ubah diri kita mulai daripada sekarang. Itu 1 Muharram dah lepas. Okey, kalau tak sempat ni, nak masuk ni bulan Januari, tuan-tuan rahmati Allah. Cuba orang baca 1 hari 1 juzuk kalau boleh. Tak boleh, setengah juzuk. Paling kurang 10 ayat. Boleh? Boleh insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang aku suruh baca ni kalam Allah. Yang saya suruh baca adalah kalam Allah. Ini bukan kalamul bashar. Ini bukan kata-kata makhluk yang suruh baca ni. Ini kalam Allah yang pastinya benar. Tidak ada lain kecuali benar saja dalam. Bahkan selamat kita. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, "Ata'ajjabu minan nasi man qala bi dhiqan wa bi hammun wa indahu al-Quran." Habib Ali Al-Habsyi seorang ulama yang masya-Allah di zaman beliau merupakan marja' dan orang menyebut dia sebagai wali min auliyaillah. Habib Ali Al-Habsyi seorang yang cukup beramal, yang mana dia telah sampai kepada marhalah haqiqah. Dia sudah sampai kepada marhalah ma'ani. Dia orang panggil mula-mula zahir dan batin. Dia sudah sampai kepada bawatinul umur. Kita masih zawahirul umur. Kita masih pada benda-benda yang zahir, yang nampak depan mata. Dia dah sampai kepada yang batin. Kita baru sampai pada surah, bentuk. Dia dah sampai kepada makna. Sekarang ni kan surah semua ni. Ni serban ni. Surah, makna dia kadang orang tak ada. Bila pakai serban, makna dia tak ada. Orang bila pakai serban ini kerana dia kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai kerana kasihkan Nabi. Bila dia pakai rasa dekat dengan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada yang pakai nak belagak. Kadang pakai lebih tebal lagi daripada para ulama. Bila lalu tepi cermin je tengok serban. Nampak tuan-tuan? Pakai jubah surah. Tapi makna tak ada. Susah orang baca Quran dengan suara yang merdu dan sebagainya. Kita di peringkat surah, dapat pahala insya-Allah. Tapi makna tidak ada. Tuan-tuan rahmati Allah, maknanya penghayatan amalan pada Quran tidak ada. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kita nak kena sampai kepada ma'ani. Kerana itu ada setengah orang yang miskin, jual roti, tapi dia punya makna tinggi di sisi Allah. Ketika mana di Afghanistan, tuan-tuan, peperangan, satu keluarga, iaitu seorang ayah, mak dan juga anak, yang mana membuat roti untuk memberi orang-orang mujahidin. Orang mujahidin pegang senapang tu, yang tu kasar, surahnya hebat. Tapi ramai juga yang mati di atas katil sendiri. Tapi yang ibu ni, keluarga ni pembuat roti. Tak glamour pun. Badan pun tak sasar. Surahnya nampak biasa. Tapi bapa duk hantar roti, akhirnya dibom oleh puak-puak. Kufar. Maka mati syahid bapa dia. Dalam keadaan nak membantu umat Islam dari sudut makanan dan tenaga. Lepas tu bila mati bapa, mak yang buat roti ni kata, "Wahai anak, kau gantilah bapa pergi hantar roti." Bila hantar roti, dia pula dibom, dibunuh. Dan dia disyahid, tuan-tuan rahmati Allah. Akhirnya ibu tinggal seorang. Maka ibu yang buat roti. Dan dia juga yang hantar. Maka dibom juga. Dan 3 orang yang pembuat roti ni, tuan-tuan, mati syahid. Dan yang pegang tu tadi, senapang tadi, tak mustahil gambaran dia Masya Allah. Tapi takut makna dia tidak dapat. Yang dapat dekat pembuat roti. Dalam satu madrasah, ada yang tukang masak. Ada yang tukang sapu. Ada yang ustaz. Ada yang mudir. Ada yang penolong kanan. Semua itu peringkat bentuk. Makna dia kita tak tahu. Kemungkinan yang buat tukang masak itu lebih ikhlas, rupanya madrasah itu diberkati dengan sebab tukang masak itu. Itu pasal jangan main-main. Saya cukup pantang kalau di madrasah ada ustaz yang belagak pandang yang tukang masak ni. Saya nak angkat tangan lalu. Nak adab. Ingat hebat sangat kita. Sebenarnya bila kita diletakkan nama ustaz, tanggungjawabnya jadi lebih besar. Bukan untuk dibanggakan, bahkan untuk disedahi dan diminta doa, makin banyak berdoa. Sebab apa? Responsibility itu makin besar. Yang tukang masak tu dah lah dia punya tanggungjawab dia masak aja. Tapi dia boleh menimbulkan makna yang sangat besar.
Tuan-tuan, kalau dia tu tak ada tuan-tuan, sebab dia tu tak ada tuan-tuan, oi, ustaz-ustaz tu nak makan macam mana, anak-anak nak makan macam mana. Cukup makna dia cukup besar. Ada orang kereta besar, BMW 10 series contohnya. Tak keluar lagi insya-Allah tahun 3000. 10 series keluar. Masya-Allah, tu bentuk surah. Ada orang pakai kancil aja, itu bentuk surah. Tapi yang sampai pada Allah makna. Jadi kenapa yang pakai kancil nak rasa rendah diri dengan yang pakai BMW? Yang pakai BMW nak rasa takabur dengan pada yang kancil, kenapa? Sedangkan tu surah akan hancur semuanya. Yang sampai pada Allah makna. Ada orang sembelih lembu, masya-Allah gemuk, harga 6,000. Yang seorang lagi boleh sebelah lembu, cukup syarat aja. Dan dia itulah yang dia mampu. Maknanya syarat dia tak gila lembu tu. Dalam kitab fiqh dia kata, janganlah lembu tu terlalu kurus yang menyebabkan dia gila. Lembu ni kalau terlalu kurus dia gila, tuan-tuan. Tak percaya tanya lembu tu. Daklah tanya tuan lembu lah. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia cukup sifat dia, cukup tahun dia, tengok. Kadang-kadang yang buat dia mampu yang itu, tapi ikhlasnya dia. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak sampai pada Allah daging sembelihan, darah sembelihan tak sampai. Yang sampai pada Allah makna sembelihan, iaitu taqwa. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi itu dia. Jadi nak kena faham balik dah. Baik. Wabil Qur'ani imama. Berapa banyak kita baca tadi? Baik. Seterusnya, wabi Ka'bati qiblata. Kita habiskan dekat wabil Ka'bati qiblata, boleh? Wabil Ka'bah. Apa Ka'bah ni? Baitullahil Haram. Ka'bah itu apa? Baitullahil Haram. Iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jemputan apa-apa ke lepas ni? Surau ni tak ada. Baitullahil Haram. Iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, diwajibkan kita menziarahinya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ka'bah. Dia sebut kita kena redha wa radina bil Ka'bati qiblata. Ka'bah itu menjadi qiblah. Apa maksud qiblah? Hala tuju dalam ibadah. Maknanya di dalam ibadah ada tempat arah yang kita tuju. Itu orang panggil qiblah. Maka kalau kita semayang, qiblah kita kepada Ka'bah. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i, maka mestilah menghadap qiblah itu, kalau dia yang duduk di Mekah, maka mestilah Ainul Ka'bah. Iaitu mesti tepat kepada Kaabah. Ainul Kaabah. Yang nampak Kaabah, kena tengok depan Kaabah tu, kena straight Kaabah. Tak boleh kiri dia kanan. Kalau kita yang jauh, yang tidak dapat melihat Kaabah ini, maka ittijahul Kaabah. Iaitu arah Kaabah. Maka bila sebut arah Kaabah, iaitu Kaabah macam ni, maka arah dia. Mungkin ada yang tersipi-sipi, tak kena. Kaabah tu bukan besar sangat. Habis itu kalau yang kita semayang dekat masjid negeri contohnya, yang softnya daripada sana tu dia semayang sampai yang ujung sana. Jadi yang jumpa yang nampak Kaabah betul-betul yang tengah-tengah tu. Yang ujung tu Bukit Jihad. Tuan-tuan rahmatullah. Habis dia orang tak menghadap kiblat ke? Tak, dia orang menghadap kiblat. Ittijahul Kaabah. Arah Kaabah. Karena itu dalam mazhab Hanafi, menghadap kiblat itu berbentuk 3 segi. Iaitu dalam kitab Muraqi' Ubudiyah yang memperbahaskan, iaitu begitu. Bila kita berdiri menghadap Kaabah begitu. Jadi kalau sekiranya tersengit sedikit pun, tapi masih lagi sebahagian depan kita masih menghadap ke arah Kaabah, maka dikira menghadap kiblat. Contohnya bila kita berdiri, bila kita berdiri tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam ni. Ni Kaabah kita semayang. Kalau kita sengit sedikit, dalam mazhab Hanafi masih menghadap kiblat lagi. Sebab apa? Bahagian depan kita masih menghadap sana. Masih sengit lagi, tak apa lagi. Sebab bahagian depan kita masih lagi ada menghadap kiblat. Dia begitu. Tetapi kalau terus macam ini, maka sudah tidak menghadap kiblat. Atau ke belakang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi dalam mazhab Syafi'i sudah cukup pemahamannya. Maka kita di situ sudah memahami bahawa ianya ittijahul Ka'bah, iaitu menghadap. Dan bila berdoa, kiblat dia adalah langit. Kalau dalam bab berdoa, kiblatnya langit. Di sini orang banyak salah faham. Bila berdoa menghadap ke langit, dia kata Tuhan di langit. Tak, Tuhan tidak bertempat. Ini nak kena faham. Tapi kita angkat tangan nadah ke langit sebab kiblat doa langit. Boleh faham tuan-tuan rahmati Allah? Mana ada orang doa gitu.
ke kanan atau ke gitu. Dia ke langit pada kiblat, tapi bukan menunjukkan Allah Subhanahu taala itu di sana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tengok tiba-tiba masa kita dah nak kat pukul 9. Subhanallah, masa berjalan cepat pantas. Kita di akhir zaman banyakkan 10 kafi awal, 10 kafi yang akhir, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Baca, jadikan amalan lepas solat baca 10 awal, 10 akhir. Lepas asar 10 awal, 10 akhir. Sikit je. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan taufik. Sebab ramai yang tahu tapi tak mula-mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda senang kan? Kadang 10 awal 10 akhir, tapi tak ramai yang membuat. Dekat sini rasanya semua buat kan? Ke semua tak buat? Masya-Allah, tabarakallah. Jadi muhasabah diri kita malam ni, apa sah aku tak boleh buat 10 awal 10 akhir. Mudah-mudahan Allah beri taufik tuan-tuan kepada tuan-tuan. Saya sekarang ni di madrasah saya dah tambah. Lepas sembahyang 10 awal 10 akhir. Bukan nak ni, tapi disuruh secara umum amalkan 10 awal 10 akhir kata Nabi. Maka saya meletakkan sebaya teratur. Maknanya selepas sembahyang zuhur 10 awal 10 akhir. Madrasah selepas sembahyang subuh 10 awal 10 akhir. Sembahyang zuhur tak ada, tapi setiap hari kena ada baca 10 awal 10 akhir. Macam saya amal setiap lepas sembahyang. Lepas sembahyang 10 awal 10 akhir. 10 awal alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja sampai 10, iaitu sampai ayat dia apa ni idza awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau yang 10 akhir, last sekali ayat dia apa dia? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang mana mula dia dengan wa aradna yauma idzin wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Allah waliyut taufik. Dan saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. InsyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Dan untuk lebih diberkati rahmati Allah, mari kita panjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan yang baik datang pada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW pernah Nabi sebut, kalau yang baik datang pada Allah, yang lemah tu daripada diri kita. Al-Quran pun ada sebut benda tu. Jadi itu adalah ajar adab kita dengan Allah. Memang semua daripada Allah, tapi di situ adab kita nak beritahu adalah dengan sebab usaha kita lah dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.